Salam sejahtera. Saya Michelina Enggol anak Pius ingin membentangkan tajuk penulisan akademik dua saya iaitu keberkesanan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pencapaian dan motivasi pelajar dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban. Okey, pada tahun 1996, subjek bahasa Iban ini diperkenalkan sebagai salah satu subjek di sekolah. Menurut Akta Pendidikan 1996, bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diajar seperti bahasa Iban ini salah satunya jika ibu bapa ataupun penjaga murid seramai 15 orang menginginkan subjek itu diajar di sekolah tersebut. Tetapi pelajar menjadi tidak berminat untuk mempelajari bahasa ini kerana mereka menganggap subjek ini tidak penting dan membosankan. Pemikiran pelajar ini berpunca daripada guru yang bukan option kerana mereka mengajar sambil lewa dan menggunakan subjek bahasa Iban ini untuk mengajar subjek teras yang lain seperti bahasa Melayu, matematik, sains dan bahasa Inggeris yang mempunyai peperiksaan awam iaitu UPSR. Jadi, pada pendapat saya, pembelajaran interaktif ini amat penting untuk menarik minat pelajar semula dalam mempelajari puisi tradisional ini. Pembelajaran interaktif dapat merangsang minda pelajar untuk menjadikan mereka berfikiran positif terhadap subjek ini. Apabila menggunakan pembelajaran interaktif, saya percaya murid-murid akan menjadi lebih seronok dan ini akan menanam minat yang tinggi dalam diri mereka untuk mempelajari subjek ini terutamanya puisi tradisional bahasa Iban. Okey, latar belakang kajian saya pula, bahasa Iban adalah istilah yang digunakan untuk sebutan bahasa di salah satu kelompok Dayak yang ada di Sarawak. Dengan fokus pada pengajaran bahasa Iban, Pusat Perkembangan Kurikulum telah melakukan pelbagai usaha untuk memantapkan lagi pengajaran bahasa Iban ini. Ini adalah termasuk menyediakan latihan jangka pendek dan kursus-kursus kepada guru-guru yang terlibat. Menurut Cemilin Usop pada tahun 2011, usaha untuk menerbitkan buku berkaitan dengan bahasa Iban dan buku bukan eksklusif juga merupakan usaha untuk mengembangkan pakej perisian berasaskan multimedia yang diterajui oleh Kementerian Pendidikan dan Teknologi Pendidikan Sarawak. Berdasarkan kenyataan ini, guru bahasa Iban juga harus bersiap sedia untuk melakukan pakej atau untuk menggunakan pakej perisian sebagai media pengajaran, iaitu menggunakan ICT. Okey, menurut hasil tinjauan Magdalene pula pada tahun 2008, di kalangan pelajar yang mempunyai sikap positif hanya 37.5% sahaja. Manakala 62.5% pelajar mempunyai sikap yang negatif terhadap mata pelajaran ini. Okey, penyataan masalah. Guru lebih cenderung menggunakan kaedah tradisional semasa mengajar. Hal ini kita sedia maklum kerana banyak guru yang tidak menggunakan ICT ataupun tidak membawa BBM semasa mengajar. Mereka lebih selesa menggunakan kaedah tradisional, iaitu kaedah lama. Guru bahasa Iban yang sangat terhad juga menjadi masalah untuk mengajar puisi tradisional ini kerana tidak banyak yang guru meja. Hanya 3 IPG ataupun 3 institut pendidikan guru yang mengeluarkan ataupun ada menawarkan subjek ini iaitu IPG Kampus Rajang, IPG Kampus Sarawak Miri dan IPG Batu Lintang di Kuching. Okey, selain itu seperti yang saya katakan tadi, subjek bahasa Iban ini sering digunakan untuk mengajar subjek teras yang lain. Ini menjadikan pelajar tidak berminat untuk mempelajari puisi tradisional ini kerana mereka tidak didedahkan dan mereka tidak seronok apabila belajar. Jadi, akhir sekali mereka akan menjadi malu apabila diminta untuk mempersembahkan puisi tradisional bahasa Iban ini. Selain itu, puisi tradisional ini tidak dipraktikkan di sekolah mahupun di rumah. Ibu bapa di rumah juga tidak mempraktikkan puisi tradisional ini kerana ini adalah puisi orang tua-tua dahulu. Ada segelintir ibu bapa juga tidak dapat ataupun tidak pandai mempersembahkan puisi tradisional bahasa Iban ini. Okey, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menentukan tahap keberkesanan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pencapaian dan motivasi pelajar dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban. Okey, saya mempunyai 3 objektif dalam kajian saya iaitu objektif yang pertama adalah
Mengenal pasti tahap pencapaian pelajar terhadap keberkesanan pembelajaran interaktif dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban mengikut jantina. Yang kedua adalah mengenal pasti persepsi motivasi pelajar terhadap keberkesanan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan minat pelajar dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban. Dan yang ketiga, mengenal pasti hubungan di antara pembelajaran interaktif dan pencapaian serta motivasi pelajar dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban. Seterusnya adalah persoalan kajian. Sejauh mana tahap pencapaian pelajar terhadap keberkesanan pembelajaran interaktif dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban mengikut jantina? Yang kedua adalah, apakah persepsi motivasi pelajar terhadap keberkesanan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan minat pelajar dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban? Manakala yang ketiga adalah, adakah terdapat hubungan di antara pembelajaran interaktif dan pencapaian serta motivasi pelajar dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban ini? Okey, skop kajian saya menjurus kepada pembelajaran interaktif untuk meningkatkan pencapaian dan motivasi pelajar dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban di sekolah. Okey, pelajar yang terlibat merupakan pelajar tahap 2 di salah sebuah sekolah rendah di daerah Subis Miri. Okey, kajian ini juga memfokuskan secara khusus kepada keberkesanan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pencapaian dan motivasi pelajar, lebih-lebih lagi dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban. Okey, batasan kajian saya pula, kajian ini hanya dilakukan di sebuah sekolah rendah sahaja, iaitu di daerah Subis, yang ada menawarkan subjek bahasa Iban dan juga mempunyai guru yang option bahasa Iban. Batasan sampel pula adalah saya hanya menggunakan 30 orang murid saja di sekolah rendah yang saya pilih tadi sebagai responden. Okey, bilangan sampel ini terhad kerana tidak semua sekolah menawarkan subjek ini, kerana ini merupakan subjek elektif dan bukannya subjek wajib. Untuk kajian literatur, saya melihat beberapa faktor yang melibatkan keberkesanan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pencapaian dan motivasi pelajar, terutamanya dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban. Maklumat dan fakta daripada kajian yang terdahulu yang saya baca, yang saya cari ataupun yang saya sudah dapat melalui sorotan kajian literatur, saya dapati banyak yang dapat membantu saya dalam melaksanakan kajian dan membuktikan dapatan kajian yang dijalankan itu adalah sahih ataupun benar. Okey, bahagian yang saya fokuskan adalah pembelajaran interaktif, motivasi pelajar dalam mempelajari puisi tradisional bahasa Iban, teori pembelajaran, permasalahan guru dalam melaksanakan proses PDPC, pengajaran dan kemudahan cara guru berdasarkan faktor pengalaman dan pengetahuan guru dalam menggunakan ICT untuk mengajar di dalam kelas. Okey, metodologi kajian saya. Okey, reka bentuk yang saya pilih adalah eksperimental, iaitu datanya nanti adalah kuantitatif. Saya menggunakan dua set soal selidik, iaitu ujian pra-tindakan dan ujian pasca tindakan. Okey, kajian ini melibatkan sebilangan besar responden dan oleh sebab itu saya menggunakan data kuantitatif untuk mendapatkan data. Di samping itu, saya juga membahagikan responden saya kepada dua, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan untuk menentukan hasil kajian ini. Okey, instrumen kajian. Yang pertama adalah ujian sebelum tindakan. Ujian sebelum tindakan merangkumi 15 item. Nanti kita akan lihat pada borang yang saya telah sediakan, iaitu borang soal selidik yang berkaitan dengan ujian-ujian yang dijalankan untuk menjalankan ujian ini. Dan ujian selepas tindakan juga sama, iaitu 15 item. Soalan dia hampir sama tetapi saya hanya menukar sedikit, tetapi maksud ataupun tujuan soalan itu adalah sama untuk melihat pencapaian pelajar dalam menguasai puisi tradisional bahasa Iban selepas pembelajaran interaktif ini digunakan. Okey, ini adalah borang soal selidik yang saya gunakan. Ini untuk bahagian A, iaitu untuk menjawab persoalan yang pertama tadi yang berkaitan dengan jantina. Okey, ini yang kedua, iaitu borang soal selidik untuk saya mendapat
mengenal pasti apa yang pelajar rasa dan apa yang pelajar tahu berkaitan pembelajaran interaktif ini. Adakah yang lebih berkesan daripada pembelajaran tradisional? Adakah dia lebih seronok ataupun dia memberi kesan ataupun sebaliknya? Okey, seterusnya adalah bahagian C. Ini adalah lebih kepada selepas. Jika mereka mengikuti pembelajaran interaktif ini, adakah dia memberi kesan? Adakah dia memberi impak? Adakah dia memberi perubahan kepada pencapaian dan motivasi mereka untuk mempelajari bahasa ibad ini, terutamanya puisi tradisional? Okey, saya juga menjalankan kajian rintis untuk menguji borang-borang yang telah saya buat. Borang-borang yang saya telah buat adalah yang pernah orang buat tetapi diubah sesuai mengikut kajian saya. Saya ubah sesuai sedikit. Okey, kajian rintis ini penting untuk saya menentukan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian yang telah saya buat. Seterusnya, saya juga membuat kesahan kandungan, kesahan muka dan kesahan konstruk. Saya telah memilih beberapa orang pakar iaitu SSC Plus, 2 pelatih pakar peningkatan sekolah dari pejabat pendidikan daerah Subis dan 3 orang pensyarah saya sendiri di IPG Kampus Rajang satu ketika dahulu. Okey, mereka mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun dalam bidang bahasa ibad ini. Okey, ini pula adalah analisis data saya. Okey, ini adalah pre-test. Okey, jadual di atas menunjukkan mean score bagi kumpulan rawatan dan kumpulan eksperimental. Mean bagi kumpulan rawatan adalah 43.2 dan mean bagi kumpulan eksperimental adalah 42.26. Perbezaan mean bagi kedua-dua kumpulan adalah bersamaan dengan 2.4. Seterusnya adalah post-test. Okey, jadual di atas menunjukkan mean score bagi ujian pos kumpulan rawatan dan kumpulan eksperimental. Mean bagi kumpulan rawatan adalah 43.52 dan mean bagi kumpulan eksperimental adalah 58.7. Perbezaan mean bagi kedua-dua kumpulan adalah bersamaan dengan 15.18. Okey, raja di atas menunjukkan skor bagi kumpulan rawatan dan kumpulan eksperimental. Kumpulan rawatan menunjukkan perbezaan yang tidak ketara, namun kumpulan eksperimental menunjukkan skor ujian pos yang ketara berbanding ujian pra. Okay, ini adalah jantina. Lelaki hanya 40% dan perempuan 60%. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.